Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada dalam bulan Syawal yang diberkati ini, dan insya-Allah pada malam ini sebagai mengisi waktu yang terluang, kita mulakan pembacaan awal terhadap kitab yang asalnya bertajuk Mabahis fi Ulumil Quran, ataupun diterjemah cara mudah memahami Al-Quran, ataupun sebenarnya subjek dalam berkaitan dengan kitab ini adalah Ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Saya memulakan sedikit berkenaan dengan intro tentang kitab ini secara spontan sahaja pada asalnya, itu pada kuliah subuh 17 Ramadan yang lalu. Ramai pula yang berminat supaya kita teruskan bicara dalam Ulumul Quran ini, maka ahlan wa sahlan, saya pun menerima. InsyaAllah kita baca kitab ini dalam setiap kuliah subuh saya, iaitu pada minggu Ahad, minggu kedua ya. Cuma malam ni malam tambahan. Jadi untuk malam tambahan ini kita tinjau terlebih dahulu apakah isi kandungan kitab yang begitu syarat nilai ini, yang ada 26 bab semuanya. Boleh dikatakan ini adalah asas kepada ilmu tentang Al-Quran. Jadi bila kita sebut tentang Al-Quran itu, banyak sangat ilmu yang lahir daripada Al-Quran ini, ya, tentang pembacaannya sahaja, tajwidnya, kemudian tentang qiraatnya, itu termasuk dalam ulumul Quran. Banyak sangat ya. Jadi nak buat PhD dalam bidang ni pun, ambil satu tajuk itu pun dah cukup satu tajuk PhD kan. Ini dalam bab, kalau kitab ini memang menjadi rujukan, yang menunjukkan asas kepada pelajar-pelajar dalam bidang Al-Quran dan Sunnah di universiti lah. Jadi kebetulan saya juga sebenarnya adalah antara pelajar diploma Al-Quran dan Sunnah UNIZA tahun 1991, batch pertama kan, batch pertama 1991. Bertemulah dengan kitab ini. Jadi pada masa itu kitab ini belum lagi diterjemahkan ya, terpaksalah kita menggunakan kamus. Masa tu belum ada kamus elektronik, terjemah sebiji-sebiji lunyai kitab kan. Tiba-tiba 15 tahun kemudian, setelah balik bekerja dan sebagainya, ada terjemahan yang mudah ni kata. Jadi kita awal 15 tahun daripada kitab yang telah diterjemahkan ini. Baik, bab yang pertama, ilmu-ilmu Al-Quran dan sejarah perkembangannya. Al-Quran ialah mukjizat Islam abadi, yang semakin maju ilmu pengetahuan, semakin jelas kekuatan mukjizatnya, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan manusia daripada pelbagai kegelapan hidup menuju cahaya ilahi, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada para sahabatnya sebagai penduduk asli Arab yang sudah tentu dapat memahami tabiat mereka. Ya, bahasa yang digunakan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala ini adalah bahasa Arab. Yang pertama dalam siri kenabian menggunakan bahasa Arab. Ya. Jadi kitab-kitab sebelum ini, sebelum Al-Quran, ada 3 yang wajib kita percayai dan kita imani. Yang selain pada itu tak diberitahu dan tak wajib kita korek ya. Itu Taurat ya, Zabur, Taurat dan Injil. Okey. Injil dalam bahasa Hebrew, Ibrani. Manakala
Taurat ya kepada Nabi Musa bukan dalam bahasa Hebrew, tapi dalam bahasa Qibti, bahasa orang Mesir asal. Kalau cari bahasa Qibti sekarang tak jumpa. Tak jumpa ya. Manakala kitab Zabur dalam bahasa Suryani ya. Itu kita bahasa-bahasa yang Allah Ta'ala gunakan untuk menyampaikan kalam wahyunya ini. Jadi ini kali pertama dalam siri kenabian bahasa Arab, dan ia juga menjadi mukjizat abadi yang tidak akan ditarik ataupun diangkat dia punya validity-nya tu. Tak ada. Manakala Taurat, Zabur, Injil, semua itu tamat sahaja kenabian tersebut, maka tidak lagi menjadi amalan. Jadi amalan-amalan yang dilakukan berdasarkan kitab-kitab itu adalah, kalau kita sekarang ni senang cerita, sunat. Itu saja. Dia tidak lagi jadi kewajipan. Tapi untuk Al-Quran abadi, sampailah kepada kiamat, walaupun Rasulullah SAW itu sudah wafat. Baik. Dan menggunakan bahasa Arab, yang mana penduduk asli Arab yang menerima Al-Quran yang kali pertama itu, ya, makna kali pertama diturunkan, maksud saya kali pertama itu ialah makna on the spot diturunkan itu adalah orang-orang Arab yang sudah pasti faham tentang lingguk bahasa Arab itu tadi. Namun jangan kita anggap yang memahami Al-Quran itu hanya Arab saja. Jangan kita anggap itu ya. Sebab mereka yang menerima Al-Quran ketika mula-mula diturunkan tadi adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang bukan Arab pun. Contoh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arad. Ini tiga tokoh pertama ya, yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka kelebihan membaca Al-Quran bukan daripada kalangan Arab, dan sebaliknya daripada Habsyah. Tapi mereka menguasai bahasa Arab itu dengan jitunya. Sebab itulah mereka boleh memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya ketika ia diturunkan ya. Jika terdapat sesuatu yang kurang pasti bagi mereka mengenai ayat-ayat yang mereka terima, mereka langsung menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Itu kelebihan para sahabat ni. Jadi jangan buat keluar statement mengatakan sahabat-sahabat ketika Al-Quran diturunkan itu hanya faham selapis. Kita yang sekarang ni, yang dengan kecanggihan teknologi dan sebagainya, kita lebih faham tentang Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun dulu. Ini ada orang yang sebut direct depan saya kan? Sebut direct depan saya. Itu dia. Jadi kita pun nak kata apa ya? Tak terbahas lah. Boleh bahas sebenarnya, tapi jaga muka kita orang Melayu ni kan. Statement tu salah ya? Statement tu salah pokok mana pun ya? Sebab yang benar-benar memahami ialah mereka yang menguasai bahasa Arab pada masa Al-Quran diturunkan, dan dari situlah kita mengembangkan ilmu yang mungkin tidak ada pada masa itu dan sesuai pada masa sekarang. Adalah ciri Al-Quran yang begitu, iaitu mukjizat sepanjang zaman. Itu baru betul statement dia. Jadi jangan kata sahabat tak faham masa itu, kita faham masa ni. Tak kena. Sebab Al-Quran ini kok mana pun dia mesti penguasaan bahasa. Dekat kat situ ya, kat mana pun. Sebab Al-Quran itu kan kalamullah. Bila kalam tadi itu, maka percakapan ialah bahasa. Jadi bila dipaham oleh bahasa itu tadi, barulah kita boleh kembangkan ilmu-ilmu daripada Al-Quran itu tadi. Jadi perkembangan mengikut kaedah semasa, mengikut keadaan semasa. Jadi bukanlah bermakna bila kita pada hari ini faham, seperti contohnya ayat fi adnal ardi, ketika mana diturunkan ayat itu, suratul Rum, ayat kedua suratul Rum diturunkan ketika pada masa tahun ke-6 kerasulan ya, ketika masa berada di Mekah. Kefahaman tentang fi adnal ardi itu berkembang-kembang sampailah ke era 1950-an. Didapati kalimah arna tadi itu membawa maksud yang lain pula. Gitu kan. Tahun 1950-an tu maknanya setelah 1300 tahun. Itu betul lah, sebab perkembangan soal bahasa tadi. Tapi jangan kita kata sahabat tak faham ya, kita yang pada masa ni faham. Itu tak betul ya. Sebab macam-macam mana pun mereka yang Allah
Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, pada masa diterima Al-Quran itu, maka yang benar-benar memahami. Dan kalaupun mereka tak faham, mereka tanya direct kepada Rasulullah SAW yang merupakan penerima wahyu direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala tadi, ya. Terima wahyu direct tu pula, tuan-tuan, kalau kita pergi lebih dalam, Rasulullah SAW tak terima direct daripada Allah Ta'ala kepada dia, kan? Sebaliknya, fi tariqi Jibril alaihi salam, mana Rasulullah SAW ada guru dia. Siapa? Jibril. Ayat-ayat Al-Quran tidak diturunkan berturutan seperti mana susunan yang kita terima pada hari ini. Diturunkan mengikut ketentuan Allah. Ayat mana dulu nak turun, ayat mana kemudian sebagainya. Tapi bila disusun kembali, siapa yang Rasulullah SAW rujuk? Jibril alaihi salam. Kalau kita pergi detail, kat situ pula ada duduknya, ya. Jadi sebab itulah istimewanya golongan sahabat ini dalam ilmu ataupun ulumul Quran ini tadi. Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, awal-awal lagi saya dah sebut nama dia, iaitu siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya, apabila ayat ini turun, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Suratul An'am ayat 82. Okey, ini contoh. Awal-awal lagi dia dah bagi contoh, ya. Contoh bagaimana apabila ayat itu tidak difahami oleh para sahabat, mereka bertanya direct kepada Rasulullah SAW, ya. Orang-orang berasa keliru tentangnya. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mana ada orang yang tidak menzalimi dirinya? Sebab ayat itu menyebut menzalimi dirinya. Maka baginda menjawab, pemahamannya tidak seperti yang kamu sekalian fahami. Tidakkah kalian mendengar apa yang dikatakan oleh seorang hamba yang soleh, bahawa sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar? Surah Luqman ayat 13 pula, tuan-tuan. Dikaitkan pula ayat suratul An'am ayat 82 ini dengan apa? Dengan surah Luqman ayat 13. Jadi Rasulullah SAW juga merupakan guru tafsir yang terawal kepada manusia, khasnya para sahabat. Jadi sebab itu yang dimaksudkan dengan kezaliman di sini adalah syirik, gitu, ya. Jadi ketika mana ayat itu diturunkan, para sahabat dia tak nampak lagi zulmin di situ bermaksud syirku ataupun syirik itu tadi, ya. Jadi Rasulullah yang mengaitkan bahawa zulmin ataupun zalim itu adalah syirik. Baik, Rasulullah SAW mengajarkan tafsir kepada sahabatnya tentang beberapa ayat. Imam Muslim dan lainnya mengeluarkan hadis yang diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Katanya, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda dari atas mimbar, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan daripada pasukan-pasukan berkuda yang lengkap untuk menggentarkan musuh Allah dan musuhmu, serta musuh-musuh yang lain daripada mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiayai. Suratul Anfal ayat 60, ya. Ketahuilah sesungguhnya perkataan al-quwwah tersebut adalah memanah. Jadi Rasulullah SAW mentafsirkan ayat ini dari atas mimbar. Maksudnya apa? Min quwwah. Apa itu quwwah tadi? Kekuatan. Kekuatan yang bagaimana Rasulullah, ya? Maka Rasulullah SAW menjawab, quwwah dia tadi adalah memanah, ya. Para sahabat bersemangat untuk mendapatkan ilmu daripada Rasulullah SAW. Yang demikian bagi mereka merupakan suatu kehormatan. Jadi tuan-tuan, apabila Rasulullah SAW mentafsirkan maksud quwwah dalam ayat ini ialah memanah,
ya. Maka pada masa itu sahabat-sahabat belajar memanah. Bukan sahaja belajar memanah, belajar buat anak panah. Pernah dalam satu peperangan, dalam persiapan satu peperangan, Rasulullah SAW ditunjukkan sebilah anak panah yang cukup cantik, lentik, molek kan, dan sebagainya. Rasulullah tanya, "Medik mana ni? Dari mana ni anak-anak panah ni? Dari mana?" Maka jawabnya sahabat-sahabat, "Dari Parsi, dari Iran, tuan-tuan." Maka Rasulullah jawab apa? "Tak bolehkah kita buat anak panah sendiri?" Tengok bagaimana ilmu mula berkembang, kan? Jadi barulah belajar buat anak panah dan sebagainya. Itu zaman Rasulullah SAW. Dan apa yang saya dapat daripada kajian yang tidak seberapa, anak panah yang Rasulullah SAW suruh buat ni, anak panah ataupun senjata yang tidak mencederakan pada masa ia tidak digunakan. Macam mana agak? Ya? Anak panah yang biasa kita tengok ni, dia punya mata panah tu mati kat situ. Jadi tuan-tuan, silat air bulan tengah duk mengisi panah dalam bekas contohnya, terluka, terkena dan sebagainya. Jadi perkara tersebut, sahabat-sahabat pun mencipta anak panah yang dipasang mata panahnya ketika nak guna. Ketika tak guna, disimpan matanya tadi tu. Jadi sebab itu tidaklah mencederakan. Ini berdasarkan sirah lah, berdasarkan sirah. Jadi belajar buat anak panah sendiri, buat anak panah yang tidak mencederakan ketika tidak digunakan dan sebagainya, ini dikembang daripada tafsir Rasulullah SAW terhadap kalimah quwwah dalam ayat Anfal 60 ini yang Rasulullah SAW sebut panah. Jadi anak panah. Berkembanglah di situ, ya, berkembang. Baik. Kemudian nak tambah lagi maklumat, ya, nak tambah maklumat bagaimana ilmu Al-Quran itu dikembangkan daripada tafsir Rasulullah SAW tadi, ya. Pedang Salahuddin Al-Ayyubi adalah salah satu daripada pedang yang legendaris, ya, bukan pedang dia seorang lah, pedang pasukan tentera Salahuddin Al-Ayyubi, legendaris. Sebab apa? Pedangnya tidak mudah patah dan boleh dilenturkan, mana lembut. Pedang Salahuddin Ayyubi ni lembut, ya. Jadi bila dia lembut, dia boleh menusuk masuk ke dalam baju besi yang dipakai oleh tentera musuh, sehingga dapat menikam musuh walaupun mereka pakai baju besi. Ini ada satu artikel yang saya baca dalam majalah apa tadi. Pedang tu sekarang ni ada di Museum Topkapi Turki, 6 bilah ada lagi. Dan pedang tu memang disimpan cukup-cukup oleh kerajaan Turki. Nak kaji pun memang kena kaji dengan guard yang penuh. Nak pegang pun pegang dengan pakai gloves dan sebagainya, sarung tangan dan sebagainya. Memang kajian tu tidak disebar keluar. Inilah 6 bilah yang masih tinggal dalam Museum Topkapi tadi. Dan material dia adalah daripada suatu jenis komposit yang dikenali sebagai metalurgi, tuan-tuan, ya, metalurgi. Dan ada manusia yang buat kajian sampai PhD dalam metalurgi. Namanya, Allahyarham, Presiden Muhammad Mursi. Ya. Mursi dia buat PhD dalam metalurgi ini di Amerika. Jadi bila saya cantum dia pemaklumat ni, barulah saya nampak kenapa Mursi buat kajian dalam metalurgi tadi. Kan? Itu dia. Rupa-rupanya inilah material yang membuat pedang Salahuddin Ayyubi lebih kurang 1000 tahun yang lampau, 1100 tahun yang lampau, 900 tahun yang lampau, tuan-tuan, ya. 900 tahun yang lampau. Ini kisahnya, ya. Jadi tuan-tuan, daripada kalimah quwwah yang Nabi SAW tafsirkan sebagai panah, maknanya senjata yang sedia digunakan, yang dihunus, yang dituju kepada musuh, manusia mula mengembang. Manusia itu orang Islam lah, ya, mula mengembangkan ilmu dia sampai ke tahap kaji. Nak buat pedang sampai begitu sekali. Dan lebih mengejutkan, pedang Salahuddin Ayyubi tadi sudah menggunakan nanoteknologi 900 tahun dulu. Kita bukan main lagi bising-bising sikit-sikit nanoteknologi. Nak beli aircon pun aircon nanoteknologi, kan. Sedangkan 900 tahun dulu orang Islam telah menguasai teknologi-teknologi canggih macam ni, ya, daripada ilmu Al-Quran. Itu sajalah, nak bagi segar angin sikit bulan Syawal ni, kan. Okey.
Jadi para sahabat bersemangat untuk mendapatkan ilmu daripada Rasulullah SAW yang demikian. Bagi mereka merupakan suatu kehormatan bila dapat tanya direct daripada Rasulullah SAW. Ya. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah seseorang daripada kami apabila membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, ia sangat seronok. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya. Mereka juga bersemangat untuk mengamalkannya dan bersikap tawakuf, iaitu tidak berijtihad. Tawakuf ni KIV lah kalau kita, ya. Dalam masalah-masalah hukum yang dikandunginya, jika mereka tak faham, mereka tawakuf, tunggu ditanya Rasulullah SAW dulu. Tidaklah kata pada zaman Rasulullah SAW itu mereka dah mula berijtihad. Tidak, mereka terus tanya Rasulullah SAW. Kenapa agaknya seronok membaca Al-Baqarah dan Ali Imran? Kenapa? Ya. Kena baca lah. Kena tadabbur. Kenapa agaknya para sahabat seronok sangat bila baca Al-Baqarah dan Ali Imran? Okey, kita tangguh jawapan tu kerana kita nak baca sendiri, nak tadabbur sendiri. Kenapa agaknya Al-Baqarah dan Ali Imran ini cukup seronok para sahabat membaca, ya? Dan cluenya ialah jika ada ayat yang mereka tak faham, mereka akan tawakuf, pergi tanya Rasulullah SAW, dan bila Rasulullah tafsirkan, mereka cukup, saya guna istilah quote unquote lah, ya, iaitu apa? Para sahabat cukup bangga kerana mendapat tafsiran direct daripada Rasulullah SAW, ya. Jadi selepas Rasulullah wafat pun mereka tak berijtihad lagi, ya. Selepas Rasulullah wafat, sahabat tak berijtihad lagi, tuan-tuan. Lambat lagi nak berijtihad. Bila agaknya sahabat mula berijtihad? Dia dah masuk ke peringkat tabi'in. Peringkat dah tabi'in barulah ijtihad tu mula berkembang. Setelah Rasulullah SAW wafat, mereka masih lagi lambat berijtihad. Sebab apa? Sebab pergi tanya sahabat-sahabat yang lebih senior, khasnya daripada kalangan isteri-isteri Rasulullah SAW, tentang tafsiran sesuatu maksud. Tafsiran sesuatu maksud. Baik, Contohnya ayat-ayat nanti. Sekejap, ya. Saya teringat kisah dia bagi maklumat gitu. Ada satu kisah yang cukup menarik kerana melibatkan dua orang rapat Rasulullah SAW. Ayat tu ingat dah. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ayat apa ni? Ayat sa'i. Ayat sa'i, ya. Ayat inilah yang kita baca ketika mula-mula nak sa'i di antara Safa dan Marwah. Bermaksud sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebahagian daripada syiar, yakni lambang agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiadalah menjadi salah bagi mereka bertawaf, ataupun di sini dalam konteks ini kita guna istilah bersa'i, berjalan kaki. Maksud tawaf tu ulang-alik sebenarnya, ataupun mengelilingi. Sebab tu dalam ayat ini dia guna istilah ayat tawafa. Tapi dalam maksud fiqh ni dia bermaksud sa'i. Okey. Baik. Jadi ayat tu sebut apa? Fala junaha alaihi ayat tawafa. Maksud fala junaha ni ialah tidak menjadi salah ataupun boleh, begitu, ya. Itu maksud yang difahami oleh orang Arab 1300 tahun yang lampau dan juga orang pada hari ini. Maksud fala junaha tu maknanya bolehlah pergi berulang-alik antara Safa dan Marwah. Dia faham gitu. Okey. Apa ceritanya? Ceritanya, tuan-tuan, Urwah bin Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Urwah bin Az-Zubair. Okey. Urwah ni anak kepada Asma dengan Az-Zubair bin Awwam, dan menjadi anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kan? Jadi, tuan-tuan, Urwah ketika Rasulullah SAW wafat, umurnya baru 6 tahun, tak cukup syarat jadi sahabat. Jadi dia ni tabi'in. Kita tengok, ya, bagaimana
orang yang kalau kita anggap generasi pertama lagi lah pada masa itu, tapi oleh kerana dia budak lagi 6 tahun masa Rasulullah wafat, maka pemahaman tu tadi sudah lari daripada maksud sebenar. Jadi katanya Urwah, dia tanya mak saudara dia, tanya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah ini memang terkenal sebagai guru kepada para sahabat selepas Rasulullah SAW wafat. Walaupun umur Aisyah ketika Rasulullah wafat baru 18 tahun, tuan-tuan, tapi dia ni tadi menjadi rujukan, antara rujukan terbanyak, terutama dalam kalangan sahabat. Jadi tuan-tuan, Urwah pun ditanya mak saudara dia. Setelah Urwah ni kiranya remaja lah ataupun dewasa, awal dewasa, dia kata hukum sa'i itu sunat, bukan wajib. Bukannya rukun dalam haji dan umrah. Kenapa kamu kata begitu? Kata Aisyah. Itulah. Kita tak sangka bagaimana tabi'in generasi pertama tadi boleh faham lagu tu. Jadi moral of the story nanti kita sama-sama kutip selepas ni, Kita tak sangka Urwah dia boleh cakap sa'i ni sunat, bukan rukun dalam haji dan umrah. Kenapa kamu kata gitu? Sebab disebut dalam ayat tuan-tuan boleh rujuk ayat ni nanti, ayat ke-158 surah Al-Baqarah, ayat 158 surah Al-Baqarah. Ini cerita tambahan ni, Baik. Sebab dalam ayat tu dia kata fala junaha, tidak apa-apa kalau kamu pergi tawaf dekat situ, pergi sa'i. Jadi bila tidak apa-apa bermaksud tidak wajib. Tengok. Generasi pertama sudah salah faham kerana dia quote direct daripada ayat Al-Quran. Maka apa jawapan Aisyah? Dia kata, buruk sungguh pemahamanmu wahai anak saudaraku. Buruk sungguh pemahamanmu. Apa cerita di balik ayat ni? 158 ni. Ceritanya apabila Rasulullah SAW mengerjakan haji pada tahun 10 Hijrah yang kita kenali sebagai haji wada, para sahabat jadi ragu-ragu. Sa'i ini termasuk di dalam rukun haji atau umrah ke, ataupun tidak termasuk rukun. Sahabat ragu-ragu. Kenapa? Sebab di antara Safa dan Marwah itu, iaitu di tempat yang kita kenali sebagai Batnul Wadi, atau itu di antara itu kan tempat kita berlari tadi itu, di situ penuh dengan berhala. Pada masa itu, pada masa Nabi SAW Fathu Mekah. Jadi sebab itulah zaman jahiliah mereka duk nampak sa'i ini semata-mata penghormatan untuk tuhan-tuhan ataupun berhala-berhala Quraisy. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah masuk ke kota Mekah tadi dan mengambil kota Mekah ini, adakah sa'i itu masih lagi menjadi kebanggaan Quraisy yang kita orang tidak Quraisy ni ikutlah gitu, ataupun memang ini rukun haji dan umrah? Jadi sahabat-sahabat bertanya Nabi. Maka turunlah ayat ini, ayat 158 surah Al-Baqarah, yang menjawab bahawa tidak apa kamu bersa'i di antara Safa dan Marwah itu, tidak apa, pergilah. Dia tu sebaliknya min sya'airillah, maknanya salah satu daripada rukun ibadah Allah Ta'ala. Dari situ, kan? Jadi ayat ini penguatnya bukan dekat fala junaha, tapi sebaliknya pada min sya'airillah. Penguatnya kat situ. Bagaimana Aisyah mengajar Urwah, tabi'in, peringkat awal, peringkat pertama, sampai detail begitu sekali. Jadi kita pada hari ini jangan nak mentafsir ayat Al-Quran itu sekadar tengok makna, guna kepala otak sendiri, terus tafsir. Salah sama sekali. Itu poin yang saya nak maksudkan daripada kisah yang agung ini, bagaimana Urwah diajar rupa-rupanya penguat bukan dekat fala junaha, tapi penguatnya adalah di min syairillah. Jadi pergilah sa'i di sana. Walaupun kamu ingat setiap kali, bagi generasi awal pada masa itu, mestilah setiap kali turun daripada Batnul Wadi nak naik ke Marwah tu, ataupun dari Marwah turun nak naik ke Safa, mesti berlari, dan Rasulullah pun berlari. Memang kamu terbayang berhala-berhala yang banyak dekat situ. Bahkan Rasulullah buat ambil side sikit. Maknanya Rasulullah ambil side sikit, lari daripada berhala-berhala tadi untuk pergi ke Marwah, dan juga dari Marwah ke Safa ambil side sikit, sebab berhala penuh kat situ. Itu dulu sebelum berhala-berhala
dihancurkan pada tahun 8 Hijrah. Memang Rasulullah kona situ kona sini, tapi bila dah dihancurkan, tadi tak perlu kona-kona lagi, lalu straight direct dia. Cuma sunnah Rasulullah SAW tetap diikuti. Kita bagi orang lelaki ni tadi berlari-lari anak ketika mana ataupun kita panggil ramal ketika melalui Batul Wadi. Itu kisah ayat 158 suratul Baqarah. Moral of the story juga ialah apa? Nak tafsir ayat Quran ini kena tengok sababun nuzul. Situ duduknya. Jangan tinggal sababun nuzul. Jadi Aisyah mengajar Urwah sababun nuzul. Ini antara kisah yang saya kumpul dalam buku nota saya sendiri, dialog Urwah dan Aisyah. Mana pertanyaan banyak lagi sebenarnya, ada beberapa lagi lah yang saya kumpul. Kalau cukup jadi satu buku ke apa ke, kita terbitkan insya-Allah Tapi setakat ni hanya beberapa cerita sajalah yang saya jumpa, dialog antara Urwah dan Aisyah radhiyallahu anha Okey, baik. Abu Abdurrahman As-Sulami meriwayatkan, orang-orang yang biasa membacakan Al-Quran kepada kami seperti Osman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lainnya memiliki sikap bahawa apabila mereka belajar beberapa ayat daripada Nabi SAW selalu memahami dan mengamalkannya. Ini sifat para sahabat pada masa itu. Bila mereka belajar Quran dan mereka faham pula tentang ayat itu, mereka segera mengamalkan ayat tersebut. Dan mereka mengatakan, fata'allamna al-Qur'ana wal-ilma jami'a. Kami mempelajari Al-Quran, ilmu dan amal sekaligus. Ini motto para sahabat pada masa itu apabila berkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Baik. Rasulullah SAW tidak melarang mereka menulis apa pun selain daripada Al-Quran, sebab dikhawatirkan ianya akan mencampur adukkan dengan yang lain. Tidak, ini silap-silap ni. Buang perkataan tidak. Sebenarnya melarang. Rasulullah SAW melarang. Maknanya melarang, bukan maknanya selain daripada Quran, tafsir masuk dalam kepala saja, jangan tulis. Gitu. Sebab bimbang sekiranya mereka tulis tercampur aduk pula di antara tafsir oleh Rasulullah SAW ataupun ayat Quran yang asal. Seperti contohlah ayat wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah, kan? Dia quwwah tu je. Dia tak ada perkataan anak panah selepas itu. Anak panah ni apa dalam bahasa Arab jadi tiba-tibalah mereka ditulis juga quwwah, ada perkataan bahasa Arab, perkataan panah kat situ. Yang ini yang Rasulullah SAW tidak membenarkan mereka tulis apa pun. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia pernah menulis sabda Rasulullah SAW, maknanya tulis hadis lah, istilah sebutan. Bila dapat tahu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah suruh bakar tulisan tadi. Maka Abu Bakar dengan taat membakar tulisan dia tadi tu. Kalau tidak, itulah buku hadis yang terawal. Kalau tidak, kan, buku hadis yang terawal Abu Bakar yang tulis sendiri. Abu Bakar bakar, bimbang takut bercampur aduk. Baik. Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, la taktubu anni wa man yaktub anni ghaira al-Qur'ani falyamhu, wa hadithu anni wala haraj wa man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis yang biasa kita baca berkenaan dengan jangan menipu tentang Rasulullah SAW tadi. Jadi Nabi menyebut la taktubu anni, jangan sekali-kali menulis sesuatu apapun daripadaku. Jadi yang keluar daripada mulut aku jangan tulis. Yang Al-Quran memang keluar daripada mulut Nabi pun, tapi Nabi ijtihad lah, ini ayat Quran. Yang itu je yang tulis. Yang lain daripada yang aku kata Al-Quran tadi jangan tulis. Barang siapa menulis sesuatu selain Al-Quran daripadaku, maka hapuskanlah ia. Falyamhu, maknanya delete lah ia. Bercakaplah mengenai sesuatu yang datang daripadaku, itu tidak mengapa. Jadi kalau sekadar beritahu Rasulullah SAW tafsir quwwah ni tadi bermaksud anak panah, tak apa, tapi jangan tulis. Sebab kalau tulis, dia nanti akan terlupa. Memang ayat ni ada kat sini ke? Perkataan ni ada kat sini ke? Tiba-tiba jadi campur aduk Al-Quran dengan tafsiran Rasulullah SAW. Tapi kalau sekadar nak cakap, tak ada masalah. Jadi sebab itulah wa hadithu anni wala haraj tadi tak apa.
Tetapi wa man kazzaba alayya, tetapi barang siapa berdusta tentang aku dengan sengaja, maka nerakalah tempatnya. Itu hadis-hadis palsu, jagalah ya. Nerakalah tempatnya bagi mereka yang menyebarkan hadis palsu. Meskipun Rasulullah SAW pernah mengizinkan sebahagian sahabatnya itu menulis hadis, setelah itu untuk menulis hadis, sesungguhnya masih memiliki hubungan dengan Al-Quran. Demikian juga pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Umar radhiyallahu anhu, ya. Jadi ada juga katanya sahabat-sahabat yang pernah menulis hadis, Rasul biar tak apa. Tapi yang Abu Bakar ni, tuan-tuan, Rasul bakar. Sebab apa agak lain? Sebab Abu Bakar ni sudah dipersiapkan sebagai khalifah, orang rujukan utama. Jadi kalau sesuatu yang keluar dari mulut Abu Bakar tadi dianggap sebagai apa? Istilahnya apa? Every word counts. Maknanya begitu. Banding dengan orang biasa-biasa tadi, dia tak menjadi rujukan. Gitu kan. Jadi untuk Abu Bakar tak boleh. Itu yang Abu Bakar pada zaman dia, ramai sahabat yang qurra ni tadi, yang merupakan hufaz dan juga qurra ni mati syahid. Sebab Abu Bakar bila dia menjadi khalifah, serentak time tu juga ada 11 pemberontakan bersenjata. Serentak. Bayangkan, Rasulullah SAW sendiri pun tak pernah menghadapi serangan 11 pemberontakan serentak begitu. Tapi Abu Bakar bila dia pegang dia pentadbiran, terus menghadapi 11 penentangan serentak, tuan-tuan. Jadi ada segolongan yang Rasulullah SAW simpan, tak bagi pergi berperang. Golongan ni golongan yang otaknya tu kira memang kita panggil apa, photographic memory lah. Maknanya memang dia jaga Quran, semua jaga Quran saja, ya. Sebab zaman Rasulullah SAW tidak disuruh menjilid Al-Quran, ditulis saja, jilid tidak. Jadi inilah yang menjaganya. Tapi oleh kerana 11 penentangan serentak, tuan-tuan, nak cari tentera Muslim kat mana lagi? Maka terpaksalah mereka ni keluar berperang juga. Mati ramai, ada kata sampai 70 orang mati, ya. Yang Rasulullah SAW memang jaga sungguh di orang ni sebagai periwayat Al-Quran, mati syahid. Ada kata sampai 100 lebih mati syahid. Sayyidina Umar melihat benda ni bahaya, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar, tibalah masanya kita jilid Al-Quran. Apa jawapan Abu Bakar? Abu Bakar tu tak boleh. Mula-mula Umar cadangkan tu, Abu Bakar kata tak boleh. Aku takut ianya melanggar amalan Rasulullah SAW. Sebab zaman Rasulullah tak pernah suruh jilid, tiba-tiba kita nak jilid, jadi bid'ah. Dia bimbang takut bid'ah kat situ. Umar berhujah, akhirnya Abu Bakar setuju dan dijilidkanlah Al-Quran buat kali pertama. Jadi Al-Quran dijilidkan buat kali pertama zaman Abu Bakar, bukan zaman Osman. Dah siap. Tapi ada kelemahan penjilidan Al-Quran yang pertama ni, iaitu hanya orang-orang Quraisy saja yang boleh baca. Sistem tulisan tadi, ya. Jadi pada zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu, beliau pun memulakan satu jatakuasa baru, jatakuasa menulis Al-Quran dengan satu sistem tulisan, tapi semua qiraat boleh baca. Dan perkara ni bukan mudah, tuan-tuan, ya, bukan mudah. Umar mati syahid, tak siap lagi. Masuk zaman Osman sambung lagi kerja baik Umar ini tadi, sampailah pertengahan pentadbiran Osman, barulah siap, dan Osman memerintahkan semua Al-Quran yang diterbitkan, istilahlah zaman Abu Bakar tadi, dibakar. Jadi hanya ini sahaja yang boleh jadi rujukan, disalin cetak, salin sampailah ke Bukhara, tuan-tuan, ya. Sampai ke Bukhara, sampainya Al-Quran yang kemudian dikenali sebagai Rasmul Utsmani. Rasul Utsmani itu tadi, ya. Lama, kalau ikutkan pengiraan saya mungkin sekitar 15 tahun baru siap. Itu tadi, ya. Azan, silakan. Jangan teragak-agak. Jadi itulah kisah penjilidan Al-Quran yang pertama. Maka sampai di Bukhara, masih lagi tersimpan sekarang di Museum Uzbekistan Al-Quran generasi pertama Osman itu tadi. Silakan. Baik, kita sambung sekali lagi. Okey, jadi kita faham kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak dibenarkan menulis hadis Rasulullah SAW tadi.
Tapi ada juga pada kajian ilmiah mengatakan ada dalam kalangan mereka yang Rasulullah tak halang pun, ya. Jadi kita fahamlah kenapa. Baik. Kemudian pada masa Khalifah Osman radhiyallahu anhu, ini yang saya cerita tadi ni, ya. Sebenarnya Al-Quran pertama kali dikumpulkan adalah pada masa Abu Bakar selepas peperangan Yamamah, seperti mana yang akan dijelaskan dalam pembahasan yang akan datang. Peperangan Yamamah itu peperangan menentang Musailamah Al-Kazzab. Orang mana? Orang Yamamah. Yamamah ni sekarang ini berada dalam daerah Riyadh lah, di sebelah Najd, ya. Baik. Dalam menentang Musailamah Al-Kazzab ini ramai hufaz dan qurra yang mati syahid. Maka itulah yang dicadangkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu supaya dijilidkan Al-Quran ataupun dikumpulkan Al-Quran buat kali pertama pada zaman Abu Bakar. Tetapi sesuai dengan tuntutan semasa ataupun kondisi, pengumpulan Al-Quran dilakukan kembali pada zaman Osman yang kita kenali sebagai Rasmul Utsmani, dan beliau telah membuat sesuatu ijtihad yang mulia, iaitu demi menyatukan kaum muslimin dengan pedoman satu mushaf yang kemudian diberi nama Mushaf Al-Imam. Ini nama asal Mushaf Al-Imam, ya. Selanjutnya mushaf itu dikirimkan ke seluruh negeri saat itu, yang saya kata ada tersimpan di muzium di Uzbekistan satu jilid itu pada zaman itulah. Adapun penulisan rasmunya dinamakan Rasmul Utsmani yang dikaitkan dengan nama Khalifah Osman. Inilah awal munculnya ilmu penulisan Rasmul Quran ataupun ilmu Rasmul Qurani ataupun Rasmul Utsmani. Rasam itu maknanya kaedah tulisan atau sistem tulisan, ya. Bahkan dalam bahasa Arab rasam itu bermaksud lukisan juga sebenarnya, ya. Istilah rasam tadi, ya. Baik. Kemudian Khalifah Ali radhiyallahu anhu masuk zaman Osman, dah ada Quran yang terjilid dengan satu sistem tulisan. Zaman Ali, apa cerita pula Ali ni? Memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk membuat kaedah ilmu nahwu demi menjaga daripada kekeliruan dalam berbicara. Sebab kok mana pun bahasa Arab ini pada masa itu yang belum ada nahwu, grammar khas, masalah kat situ. Dia akan efek kepada Al-Quran juga satu hari nanti, apabila kaedahnya. Dia ceritanya apa? Ceritanya anak kecil perempuan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali ini pada suatu malam ketika duduk di tengah padang pasir tengok bintang tadi, anak dia kata apa? Ma ajmalun nujum, kata dia. Ma ajmalun nujum. Jadi jawabnya ayah dia, la tuhsab ya ibnati, kata. Ma ajmalun nujum. La tuhsab ya ibnati, ya. Ma ajmalun. Baik. Jadi jawabnya ma ajmalun ni kalau nak terjemah ni, berapa kecantikan bintang-bintang tadi. Terbalik bahasa, kerana balik satu je. Maka katanya Abu Aswad, tak terkira lah anakku, bintang nak kira macam mana. Maka anak dia kata apa? Aku bukan bermaksud nak suruh kira bintang, aku nak cerita bintang tu cantik sangat. Maka Abu Aswad pun cakap, bukan ma ajmalu, ma ajmala. Ini bahasa Arab tuan-tuan, dia kata ma ajmala, alangkah indahnya bintang-bintang di langit. Baru betul, katanya Abu Aswad kepada anak kecilnya. Lalu Abu Aswad pun mengadu kepada Sayyidina Ali, ya. Berat dah kita ni, anak-anak generasi kita ni bahasa dah tunggal langgang. Sepatut ma ajmala jadi ma ajmalu. Kalau nak banding dengan kita zaman sekarang tuan-tuan, bukan setakat tunggal langgang dah, lintang pukang dah bahasa, kan? Habis dah bahasa kita sekarang ni, tak ikut gramatika. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau begitu kamu susun ilmu nahwu bahasa Arab. Nak ambil dari mana? Bahasa Arab belum ada nahwu pada masa itu. Ambil daripada Al-Quran. Al-Quran lah yang menyusun nahwu ilmu bahasa Arab, tuan-tuan. Ini sudah kaedah dia, ya. Kerana seorang anak kecil yang tertukar baris ma ajmalu dengan ma ajmala tadi, ya. Okey. Jadi Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu anhu untuk membuat kaedah ilmu nahwu demi menjaga daripada kekeliruan dalam berbicara dan lebih mengukuhkan bagi pembacaan Al-Quran. Ini juga dianggap sebagai akar kepada munculnya satu lagi ilmu i'rabul Quran.
Tuan-tuan ya. Jadi i'rabul Quran ni bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka setiap patah bi tadi apa dia punya peranan dalam ayat tersebut, ismu jadi bismi, jar wa majrur, itu semua tu dipanggil ilmu i'rabul Quran. Ya, ilmu i'rabul Quran. Jadi asas i'rab bermula daripada ilmu yang disusun oleh Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu anhu, itu dia kenali sebagai ilmu nahwil arabi ya. Para sahabat pun meneruskan tradisi memahami makna-makna Al-Quran dan tafsirnya sesuai dengan kondisi mereka masing-masing, sama ada dalam hal kemampuan maupun kedekatannya kepada Rasulullah SAW. Demikian juga para murid mereka daripada kalangan tabi'in. Kita tangguh setakat itu dulu. InsyaAllah sambung dalam kuliah subuh Ahad kedua bulan Mei nanti, insyaAllah ya. Itu tuan-tuan, cerita pasal Al-Quran ini memang menarik, tuan-tuan. Memang menarik sungguh sebenarnya. Itu belum lagi masuk dalam Suratul Baqarah dan Surah Ali Imran yang para sahabat cukup rasa suka bila membacanya. Jadi tuan-tuan, kita sambung selepas ini dalam kuliah subuh. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu.